jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi yassir yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashir wa la tunaffir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Rahman bin Hashim selaku pengurusi surau Al-Mizan, yang berbahagia Timbalan Datuk Dasuki, tuan-tuan imam, yakni para pegawai barisan kepimpinan Jawatankuasa Takbir Surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, mengambil sedikit peluang yang ada ini, dan saya julung-julung kali dapat bersama pada malam ini. Alhamdulillah, dalam bahasa kita orang Melayu ni pejam celek. Malam ni dah malam yang ke-20. Malam yang ke-20. Jadi momentum ataupun hasrat Allah ke atas para hamba-Nya yang memang umat Nabi-Nabi dan Rasul sebelum junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perolehi, iaitu diberikan hadiah istimewa. Hadiah istimewa yakni dalam 12 bulan itu ada namanya bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini satu gambaran para salafus salih atau para sahabat sendiri. Mereka berdoa sebelum 6 bulan Ramadan. 6 bulan Ramadan berdoa, Ya Allah salimna uballighna ila Ramadan. Kalau 6 bulan bermakna bulan pertama dalam Islam setiap tahun takwim Islami, tahun baru Rabiul Awal. Okay, sebutlah lebih kurang gitulah. Masih di Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal. Jadi fasa orang kata apa nama ni, quarterly tahun yang pertama Islam itu sudah mereka berdoa. Rabiul Awal berdoa, Ya Allah kau panjangkan umur kami hingga Ramadan. Dan betapa excitednya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama di waktu senja, Nabi menunggu kelahiran anak bulan Ramadan. Kalau di Malaysia ni saya rasa tengok keadaan tadi cukup dah. Berdentam-dentum, guruh gemalai, petir memetir, sabung menyabung. Kita duduk dalam kereta pun takut gerun dan sebagainya. Dan pengalaman kami belajar di Pakistan dulu ni, boleh dikatakan insya-Allah kalau nak tengok anak bulan tu, maksud dia boleh tengok dengan mata kasar, tak payah pakai teropong. Kat Malaysia ni memang payah nampak anak bulan sebab cuaca. Yang kita nampak mungkin ramai yang datang bulan tu je. Itu banyak kita akan nampak. Jadi bila Nabi SAW malam pertama Nabi buat apa? Nabi jumpa anak bulan. Nabi bercakap dengan anak bulan. Nabi doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Ya Allah, jadikanlah anak bulan Ramadan ini
simbol atau petunjuk, petanda kepada keamanan dan keimanan, petunjuk kepada kesejahteraan atau keselamatan dan keislaman kami. Wahai anak bulan, Tuhanku adalah Tuhanmu yang satu. Rabbi wa rabbukallah. Terlalu teruja Nabi berkata-kata dengan anak bulan. Hujung Nabi sebut apa? Hilalu rusdin wa khairin. Anak bulan sebagai simbol petunjuk kepada segala kebaikan. Subhanallah, klimak ataupun hasrat Allah ialah nak jadikan hamba-Nya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Bulan Ramadan, ada beberapa hadis yang telah menguatkan hujjah kenapa dihidangkan benda tersebut bulan Ramadan untuk mencapai klimak ataupun kemuncak ialah la'allakum tattaqun. Awal-awal ayat surah Al-Baqarah ada menyebutkan iaitu la'allakum tattaqun, berpuasa untuk kamu jadi orang yang bertakwa. Apa Allah tak buat? Yang pertama, berarti saya nak bagi ini, kita nak masuk 10 malam terakhir. Kita fikir macam mana our preparation untuk buat pecutan terakhir. 20 malam kita dah selesai, 20 hari dah selesai, dan malam ini ada malam terakhir fasa yang kedua. Malam besok bermulalah fasa yang cukup dan amat dinantikan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga Rasulullah meninggalkan semua isteri di rumah, khusus di malam hari tidak bersama dengan orang. Kenapa? Sebab kita kadang-kadang kita tak nampak. Maybe 1443 Hijrah kita tak wujud lagi dan kita akan meninggal dunia. 2 hari lepas sahabat saya, Sarjan Major Yusuf Dongah, ya, dia telah meninggal dunia akibat komplikasi paru-paru, kanser, meninggal. Dia seorang polis, tapi dia tak pernah tinggal surau dan masjid. Dia polis wala pangkat-pangkat biasa, Sarjan Major, tetapi dia tak tinggal masjid. Kalau dia tak ada, kita jumpa kat mana-mana, bang mana tak nampak, dia kata saya ada operasi. Lu Ustaz, imam ni, saya imam daerah Kosango dulu. Dan dia meninggal, Allah panggil daripada baru ni. Kemudian pula, ya, tadi pun sahabat geng-geng surah, geng-geng masjid pun baru petang tadi pun meninggal dunia dalam keadaan dikatakan mereka sedang berpuasa. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bahasa mudahnya, Ramadan ini antara yang Allah hidangkan kepada kita, nak jadikan kita fikir balik, nak pecut balik pada 20 atau 10 malam yang terakhir. Jangan lepaskan peluang. 10 terakhir ni, silap-silap akhir bulan, kita pun adalah 10 yang terakhir ni. Next year kita tak tahu, sebab Allah tu bukan saudara kita, Allah tu pencipta kita. Yang pertamanya, Allah sediakan untuk kita puasa di bulan Ramadan. Dan puasa ni kalau boleh, seboleh-bolehnya kita kena koreksi. Mula besok kena koreksi balik bulan Ramadan ataupun puasa tersebut. Puasa yang dikendaki sebagaimana Imam Al-Ghazali sebut, puasa al-khusus, paling orang kata lekeh-lekeh puasa al-khusus. Yang mana mungkin 20 hari sebelum ini kita puasa awam sahaja, yakni puasa hanya sekadar kita makan, tak minum, itu saja. Tetapi mulut kita macam biasa, mata kita macam biasa, telinga kita macam biasa, perangai kita macam biasa. So kita kena koreksi balik Ramadan kita, puasa kita dengan apa? Dengan puasa al-khusus, iaitu bukan setakat puasa perut, puasa mulut, tetapi puasa mata, puasa telinga, puasa dan sebagainya. Sebab ramai orang puasa tetapi tak dapat tingkatan atau level takwa. Dalam hadis Sahih Muslim dan Ahmad ada menyebutkan, Nabi sebut celakalah seseorang. Dalam bahasa agak kalau nak terjemahkan maksudnya malang seseorang hamba apabila tiba padanya Ramadan dan berlalu, tapi sayang tak terampun dosanya.
idza dakhala alaihi ramadan fansalakha qabla an yughfara lahu. Malanglah seseorang hamba apabila datang kepadanya Ramadan dan berlalu 20 hari dah berlalu, tapi sayang dosanya tak diampunkan. Cek dia balik. Once upon a time, seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan malamnya sembahyang pula tak tinggal hari-hari puasa, malam salat malam, tapi sayang mulutnya jahat kepada jiran. Lisanuha syarrun 'alal jirani salitatun. Mulutnya jahat, lidahnya jahat, puasanya bagus, tapi mulutlah jahat. Mulut puaka. Apa Nabi jawab? Nabi jawab apa? La khaira fiha, la khaira fiha, innaha finnari. Perempuan ini tak ada langsung kebaikan pada puasa dan solatnya, dan duduk dalam api neraka. Muhasabah dirilah 20 puasa yang esok 20, last 20. Cek balik. Maksud dia puasa dari sudut hanya tahan mata, tahan mulut daripada makan minum, itu saja. Tidak akan dapat level takwa. Muhasabah balik, because tomorrow adalah malam yang pertama daripada 10 malam terakhir. Yang lepas dia lepas lah, tak apa lah. Sebab ayat tadi imam kita baca surah Ali Imran ayat 133, dia baca rakaat yang kelima dan keenam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari pengampunan Tuhanmu, di mana orang yang terampun dosanya disediakan syurga bagi oranglah yang bertakwa. Klimak Ramadan puasa ialah la'alakum tattaqun. Segera jangan tangguh, la tu'ajil amal al-yawm ila al-ghad. Jangan suka tangguh kerja baik hari nak pergi buat besok. Sekarang ni nyawa ada lagi ni. Buat apa? Buru, segera, berlumba cari pengampunan Allah. Uiddat lil muttaqin. Syurga dia luah, sebab ayat tadi syurga tu luah bagaikan langit dan bumi. Allah bagi kat siapa? Bagi kepada orang yang bertakwa sahaja. So uiddat lil muttaqin. Yang tadi la'allakum tattaqun, fi'il mudhari', yani muttaqin isim fa'il. Orang yang nak jadi orang yang bertakwa mesti kena banyak memohon keampunan Allah. Ni kita panggil nak pecut 10 malam terakhir ni, kita muhasabah sikit malam ni. Saya tak panjang, saya cuba ambil 30 minit, boleh? Semua 10 tak berhenti. Saya tanda sini, dia detuk sini saya tanda ni. Kukuk telajak ni. Siap dengan baca lawan lari pula ni. Sekarang dah 14 minit dah. Lagi 15 minit daripada sekarang. Macam iklan pula bunyi. Macam mana dikatakan orang yang bertakwa? Allah pecahkan. Dalam khutbah Jumaat, takwa ialah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi ayat ini agak berbeza. Siapa orang yang dikatakan bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Qul ya ibadiyallazi. Ada ayat sebab tu pula. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama, orang tu dia tak kedekut duit. Orang yang derma sedekah, dia niat dia nak minta ampun Tuhan, bukan nak minta pahala. I repeat, Allah kata segera minta ampun dengan Tuhan, dapat syurga. Syurga ni orang yang takwa. Siapa orang takwa? Orang yang rajin sedekah duit dia. Fisarra, sama ada senang, wadarra, sama ada susah. Yang miskin cara miskin, yang kaya cara kaya, yang penting bersedekahlah. Sebab wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bulan Ramadan buat lagi, cek balik. Agak-agak gaji sebulan 13,000, 20 hari lepas berapa aku bagi? Bukan tiap-tiap bulan pun, special nak buat bulan ni. Pecut 10 terakhir. Jangan lupa, sedekah mungkin 20 hari baru bagi 2,000. Sikit sangat. Jangan menyesal lepas Ramadan nanti, sebab Nabi dah bagi tahu dah sebaik sedekah bulan Ramadan. Adik-beradik, mak ayah tak ada dah, pakcik, makcik. Okey, pakcik, makcik tak ada, sepupu, semua kaya ke miskin? Bagi dia ke mana? Nabi kata sebaik bersedekah mula dengan silaturahim dulu. Kalau tak ada makcik-makcik, sepupu. Bukan semua ada beradik senang, bukan semua sepupu kaya, miskin. Hello kadang baju raya beli lah. Beli dah bang. Alah, pam-pam je lah, nak beli banyak-banyak tu macam abang tak boleh lah. Tak apa. Hang bagi nombor akaun. Aku bukan nak bagi duit ke hang, aku bagi duit anak menakan aku, sepupu aku. Buat macam tu. Dia bagi akaun, bagi duit. Allah bang, banyak bang, 1,000 bagi, tak apa. Orang kita dipulun baju untuk dia seorang ya. Dekat Jekyll Prima Village tu muka dia, tak ada muka orang lain. Kaunter tu, Datuk lagi. Akhirnya dia terkejut, kaunter tu asyik dia aje. Bil resip paling banyak resip dia. Sepupu sepapat, sepupu pada nenek moyang. Lepas tu yang paling sedih dengar, tak balik ni kampung mana tu? Johor. Tak balik ke? Sebelum PKP lah. Tak ada siapa dah saya, tak ada. Mak ayah pun tak ada. Makcik ada? Ada. Silap besar. Makcik itulah replacement tempat mak ayah. Antara mak mentua dengan makcik kena didahulukan. Mak mentua jatuh nombor 2. Segi hukum. Kalau pakcik belah ayah mak, begitulah keadaan dia. Sebab apa? Nak cerita sedekah tadi ni bagi kat orang. Yang kedua ialah wal kaziminal ghaiz, kena sabar tahan marah. Tu imam tertarik, saya pun nak cakap ayat apa dengan imam tu baca tadi. Rakaat kelima ke-6 jadi poin kat saya pula. Latih, ayat ni gua ceramah ni kan. Dah semayang boleh ingat itu tadi. Ayat ni is good point, a good idea for me to preaching to all of you. Kan? Wal kaziminal ghaiz, orang bertakwa dia sabar, dia tahan marah, dia tak cepat melenting, dia tak cepat barang. Tiba-tiba bulan Ramadan dia boleh marah. Ni apa sekejap tutup, sekejap buka. Masuk dalam video. Gila dia, kawan yang modal banyak ni keluar tu. Tiba-tiba PKP pula. Marah. Habis bulan Ramadan buat video ni, celaka bapak dia, celaka tu. Pak Long puasa pasal puasa lah ni. Kok kebenaran pasal puasa lah ni. Dia bersungguh dia. Nampak tak? Kata syaitan kena ikat. Ni main mana? Kena ingat, syaitan ikat syaitan jin je. Syaitan orang Allah tak ikat. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin.
Demikianlah kami sediakan musuh-musuh para nabi di kalangan syaitan, iaitu syaitan insan, syaitan jin. Ni syaitan pun tengok terkejut kita cepat marah. Syaitan kata, hello, what happened to you bro? I dah di penjara bro sebulan. Pasal apa? Ni uskadil kan terbut kharab bagi. Ni dalam ni masalah. Sebab syaitan jin wataknya menggoda. Sebab tu Tuhan tolong penjarakan syaitan jin ni supaya tengok tarawih. Mana ada orang gatal rajin-rajin lepas isyak, tunggu pula imam berselawat. Bila berselawat nak buat salat tarawih. Bulan lain taubat lahum tak buat. Solat ba'diyah haram tak buat. Tunggu. Tapi imam baca sedap lah. Ni imam ni bayar mahal kot. Kalau imam tempat lain tu, ya kena abdu, ya kena sain 450 sebulan. Mungkin imam ni 2000, Datuk Seri tak tahu Datuk Seri bagi berapa kat dia. Ni kena jaga Datuk Seri. Bila mau sedap, tadi imam rakaat pertama disilap baca ayat. Bila tegak ni, dia patah balik. Mak tu bagus tu Bilal. Kalau aku pakai dok dah, mampu ping imam. Hang gaji tinggi, aku dah tegak hang. Nampak tak? Ni imam sedap-sedap kena jaga bagi elok. Kan? Orang pun semak baca bersedap, kita sesedar dah 7 dah. Macam tu terah yang tadi. Ya kena dua, ya kena zain. 2 rakaat tu macam 20 dah. Kepala lutut ni, kepala tubuh 3. Nak tak tahu nak rokok belah mana, sakit. Tambah-tambah saya ni 4 bulan, 7 bulan lah senang lumpuh. Yang 3 bulan lah hampir lebih kurang saya kencing berak semua atas katil, isteri uruskan semua. Saya kena slip disc dan infection so very high. 2017 kan, duduk berdiri lama, lepas tunduk sebab dia saraf kan, walaupun dah masukkan L4 tu masuk titanium besi tu, selesai lah, alhamdulillah boleh jalan elok. Yang penting ceramah Dr. Bakar kata, Ustaz yang penting suara clear, itu je. Bagus Dr. Spine team saya aku macam tu. Dia kata yang penting suara Ustaz clear, mesti sedap kata dia. Okey lah. So alhamdulillah, bila kalau lama baca tak sedap kita pun pening kepala juga. Betul. Hang bacalah qul huwallah pun main tak sedap. Kita qul huwallahu ahad Allahu samad. Saya ingat lagi. Oh benar benar. Saya berhenti bila imam tu baca ijazul. Wallahi, saya berhenti dia baca macam lagu Sunda tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita naik tidur dah. Macam nak menari saya tak akhir dah. Lepas tu ijazul jilatil, saya kata la ilaha illallah. Saya dah gelak, saya salam diri, saya lari balik. Memang confirm tak semayang dah. Okey. Yang kedua, sabar tahan marah. Nombor 3 apa dia? Wal afina 'anil nas. Ingat, sebelum nak masuk malam besok, cek balik sekah banyak mana dah. Yang kedua apa dia? Sabar, jangan marah. Sabar sat. Bukan sabar sat lah, makin sabar selalu lah. Yang ketiga apa dia? Wal afina 'anil nas. Jangan sibuk malam raya gatai duk WhatsApp di malam lebaran ini. Aku menyusun 10 jari buatmu. Salahuddin, aku minta maaf di malam yang hening ini. Podah. Bila malam minta maaf? Yang pertama malam nisfu Sya'ban. Dan Nabi kata Allah tak akan ampunkan dosa hamba daripada malam tersebut kecuali orang-orang yang bermusuh-musuhan Allah tak ampun. Yang kedua malam bila? Malam pertama nak Ramadan. Yang tiga bila? Malam besok. Sebab kita nak clear sambut malam takhir. Itu asal dia. Kena maafkan orang. Sebab kena faham, memaafkan orang insya-Allah lebih mudah daripada pergi cari orang minta maaf. Jatuh maruah kita. Tapi yang ada ilmu malam ni, jangan tunggu dia mari minta maaf. Ya Allah, aku nak jadi orang bertakwa ya Allah. Aku maafkan saudaraku rakan sejawatku dulu yang fitnah aku macam-macam ya Allah. Moga dia bahagia sekarang. Aku maafkan dia ya Allah. InsyaAllah 10 malam takhir tenang.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sukakan orang-orang yang buat baik. Apa buat baik? Rajin derma, sedekah, duit dia ada, kemudian tahan marah orang kerja buat baik ni, dan memaafkan orang lain. Level dia dapat, climax dia ialah at-taqwa. Siapa kita kena buat? Puasa kena jaga. Ni hujung-hujung checklist balik, muhasabah balik, puasa macam mana. Yang kedua ialah Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim, sesiapa yang mendirikan solat malam Ramadan. Ulama kata solat malam Ramadan al-muradu bi qiyami solatut tarawih, kena solat tarawih. Tak bincang tentang tahajud malam. Sebab tarawih tak berlaku bulan lain. Tahajud bulan lain boleh buat tak? Boleh buat. Tapi kalau boleh bangun malam sebelum sahur, bangun awal sikit, bukan pasal nak makan, pasal nak solat sunat tahajud, value added. Itu aksesori, value added. Tapi very important ialah jangan tinggal solat tarawih. Checklist balik. Saya terang saya cakap, saya tak solat jemaah tarawih semalam sebab saya tak lakat. Lepas aku panca saraf tu, saya down petang tu, saya macam tak lakat sangat. Saya kata tak apalah, bangun awal sikit pagi sebelum sahur tu, saya gantikan solat isyaknya tarawih sebab saya tak lakat sungguh. Dan minta, ya Allah, jangan kau jadikan aku macam tu pada 10 malam terakhir. Tengok, malang dan aib bagi kita kalau kita pernah tinggalkan tarawih 20 malam yang lalu atau 19 malam yang lalu dengan sengaja tanpa uzur. Aib. I repeat, aib. Memang memalukan. Puasa bagus tapi tarawih dia tinggal dengan sengaja. Satu dia panggil qiyamul lail Ramadan ialah solat Isyak, solat berjemaah, solat tarawih berjemaah, itu memadai dah panggil qiyamul lail dah. Wa imam yang lain adalah value added. Dua. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Relate dengan ayat surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera minta ampun dari Tuhan kamu. Dengan apa? Dengan solat tarawih, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Nak match dengan ayat Quran hadis tadi ni, especially on Ramadan. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita cek balik macam mana kedudukan kita. Subhanallah. Yang ketiga apa dia? Dalam masa mudah, ini dia panggil malam 10 takhir yang kita nanti, yang imam baca rakaat pertama witir tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qadar. Nabi bagi clue, Al-Qadar ialah 10 malam takhir. Nabi bagi clue lagi, Al-Qadar pada malam witir 21, 20, 23, 25, 29. Yang penting start malam besok extra sikit amalan kita. Jangan duk tunggu malam-malam ganjil. Kalau siapa start malam besok, memang maghrib dia jemaah, tak kira keluarga ada ke apa ke, dia tak akan buat seorang-seorang, Isyak berjemaah, tarawih berjemaah, maka kata Sa'id ibn Musayyib, sesungguhnya dia telah mendapat bahagian Al-Qadar dia. Very simple. Tapi dia tak kata maghrib, dia kata Isyak, maghrib, Isyak. Dia tak sebut tarawih. Ada ulama lain kata masuk tarawih, dan dia tak bangun qiyamul lail pun waktu besok tu, maka dia dah mendapat pahala dan ganjaran qiyamul lail. Dan jangan lupa pula sambung dengan solat subuh berjemaah. Bila? Malam besok. Nabi kata taharrau, cari malam Al-Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang harus ku perkatakan andai aku mendapati malam Al-Qadar? Apa Nabi kata? Ya Aisyah, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah,
Engkau maha pengampun pemaaf, sukakan kemaafan, maafkanlah diri ini. Ya Allah, Kau adalah maha pemaaf, maafkanlah diri ini. Ulang sampai ke sahur. Aisyah tak ada anak. Takkan Nabi Aisyah, kau tu anak tak ada, minta Tuhan bagi kau zuriat. Apa yang Nabi suruh Aisyah buat? Datuk-datuk dia datin tasi-tasi sekalian. Aisyah ni siapa berani kata dia banyak dosa? Beritahu kat saya. Siapa berani kata Aisyah malaikat puak-puak yang satu lagi lah, yang berada kat Iran tu. Dekat Bangi pun ramai agak, ada geng-geng dia. Dekat UKM dan sebagainya ada sembahyang atas batu. Tapi Aisyah ni ditarbiah. Aisyah ni kahwin dengan Nabi mimpi 3 malam turut-turut tentang Aisyah. Hebat, romantik betul dia orang ni. Nabi mimpi Aisyah, malaikat Jibril bawa satu gambar tutup kain sutera. Malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, awak bukalah, dalam kain sutera ni adalah isteri awak." Bunyi macam Naruto bunyi suara dia. Baiklah kalau macam itu. Bila Nabi membuka lembaran sutera, kelihatan di sana wajah Aisyah yang ceria. Malam besok Nabi mimpi sekali lagi. Malam besar 3 malam berturut-turut lamanya. Nabi bermimpi malaikat bawa potret ditutupi dengan lembaran sutera. Dibuka-buka wajah Aisyah. Wajah Aisyah. Lepas tu terus bawa bakar. Rasa-rasa Aisyah boleh jadi isteri saya lah. Memanglah Abu Bakar, ya Rasulullah, harta aku habis kerana engkau. Nak ambil anak aku, ambil lah. Allahu Akbar. Tu Aisyah. Aisyah tu dosa tak ada. Tapi Nabi kata dekat Aisyah, "Ya Rasulullah, andai aku di malam Al-Qadar, apakah yang harus ku-lakukan?" Wah Aisyah macam gini, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Makcik-makcik datin-datin mungkin kadang-kadang nak sebut Arab tak apa pandai. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, sukakan kemaafan, maafkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, sukakan kemaafan, maafkanlah diriku ini. Lagu tu kalau pejam mata feel pun kulak air mata. Belum cerita bahasa Arab lagi. Apa kena buat? Minta malam besok start banyak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, ya Allah. Ya Allah maafkan aku, ya Allah. Ya Allah maafkan aku, ya Allah. Ya Allah maafkan aku, ya Allah. Sebab kita ni banyak dosa dengan Tuhan. Bukan dekat yang dengar, hak cakap pun sama juga. Saya dulu sekolah menengah pokok Sena Kedah. Sekolah menengah biasa, jahat dulu ni, curi pelam orang, jamu orang. Buat menyertai kelab nyanyian peringkat sekolah-sekolah. Saya lah pengurusinya. Teruk Datuk Seri dulu ni. Tapi Allah pilih pergi Pakistan. Siapa sangka kan? Allah nak bagi kita baik. Bukanlah kata baik, tapi Allah nak bagi kita dorong ke arah kebaikan. Lepas tu Tok saya meninggal dunia 21. Ni dari malam dia dengar cucu dia ceramah. Dia dapat pahala tak? Dapat. Abah saya meninggal bulan Julai tahun lepas. Dapat pahala tak? Dapat. Itu je pun nasihat kita pun. Ini penting anak. Minta ampun kita, minta ampun dekat mak ayah kita. Bila nak buat, malam besok start. Yang lepas, abaikan. Yang terlepas, biar terlepas. Bina build up new life from tomorrow night. Ingat Al-Qadar bukan siang, malam je. Start maghrib tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita makan. Ya Allah, maghrib, ya Allah.
maafkan aku ya Allah. Aisyah, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Mak ayahku ya Allah, nenek moyang. Sampailah habis. Dan macam kata Tok Sri kita tadi, ada buat kemulan, lagilah nilai tambah value added. Tuan-tuan, masa dah cukup dah. Jadi kalau nak dengar lagi, pastikan puasa tahun depan dijemput. InsyaAllah kita akan berbincang lagi. So, saya ulang balik, checklist balik Ramadan macam mana. Adakah awam saja, sekadar lapak, tahan perut, tahan mulut, tahan makan? Start malam besok, start besok, jaga mata. Hak tengok gambar-gambar tentang boleh tak ada tengok lah. Ambil Quran baca. Tak reti Ustaz di Quran. Baca terjemahan sudahlah. Kalau dia bodoh sangat baca, jangan langsung tinggal. Gary Miller bukan dapat Quran betul terjemahannya, tapi dia pengkaji, dia missionary Kristian, dia pakar matematik dan teologi, dia boleh masuk Islam. Tengok terjemahannya. Hidayat milik siapa? Allah. But never give up, jangan putus asa insya-Allah. Jadi insya-Allah doakan kita sukses bertemu dengan malam Al-Qadar. Wallahu alam. Ya, kerana itu dapat disampaikan dan insya-Allah semoga Allah berikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا ولجداتنا ولمن أحسن إلينا ولمن كان حقا علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا يا الله من كل وباء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين ونستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا وأصحابنا وذوي أرحامنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا ومجلسنا هذا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.